mencapai pemerintahan sendiri pada 22 Julai 1963 dan seterusnya membentuk Malaysia pada 16 September 1963. Genap 60 tahun, anak Sarawak berjaya memimpin dan membangunkan Sarawak yang stabil, maju dan makmur. Ekonomi Sarawak telah berkembang 20 kali ganda. Nilai dagangan meningkat 272 kali ganda. Kadar kemiskinan berjaya dikurangkan. Taraf hidup rakyat bertambah baik. Kejayaan ini adalah hasil kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh anak Sarawak. Sejarah pembentukan Sarawak bermula dengan pemerintahan Brunei sejak tahun 1599. Pemerintahan Kesultanan Brunei di Sarawak berakhir apabila Sir James Brooke diisytiharkan sebagai Raja Sarawak pada 1 Ogos 1842. Kerajaan British iktiraf Sarawak sebagai sebuah negara pada 19 Januari 1864. Selama 100 tahun pemerintahan Kerajaan Brooke, keluasan kawasan pentadbiran Sarawak telah berkembang. Pendidikan formal bermula pada tahun 1848 dengan penubuhan sekolah St. Thomas Kuching. Pada tahun 1870, Kuching General Hospital and Dispensary ditubuhkan. Usaha memupuk perpaduan kaum bermula dengan pengejuran Regata Sarawak pada tahun 1872. Semasa Perang Dunia Kedua, Jepun menceroboh dan memasuki Sarawak pada 16 Disember 1941. Ketika penjajahan Jepun, seluruh sistem pentadbiran Sarawak tergendala dan pembangunan tersekat. Dan pada tahun 1945, Jepun akhirnya menyerahkan. Seterusnya, Raja Charles Vinebrook mengambil keputusan untuk menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British. Dan pada tanggal 1 Julai 1946, Sarawak telah diserahkan kepada kerajaan British walaupun ramai rakyat tempatan yang menentang. Gerakan anti penyerahan itu mencapai kemuncak apabila Gubernur kedua Sarawak, Sir Duncan Stewart, dibunuh oleh anggota Rukun 13 iaitu Rosli Dobi. Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, mengumumkan rancangan untuk membentuk persekutuan yang lebih besar bersama dengan Singapura, Sarawak, Borneo Utara dan Brunei. Persidangan Persatuan Parlimen Commonwealth yang disertai oleh pemimpin-pemimpin dari Sarawak, Borneo Utara, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu telah diadakan. Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia menubuhkan Suruhanjaya Cobalt pada 17 Januari 1962 dan meninjau pandangan penduduk di Sarawak dan Borneo Utara terhadap gagasan Malaysia. Laporan Suruhanjaya Cobalt pada Julai 1962 mendapati bahawa 80% penduduk Borneo Utara dan Sarawak bersetuju dengan cadangan Malaysia. Oleh itu, jawatankuasa antara kerajaan IGC telah ditubuhkan sebagai persiapan pembentukan Persekutuan Malaysia bagi melindungi hak dan kepentingan Borneo Utara dan Sarawak. Proses persediaan negeri Sarawak untuk berkerajaan sendiri bermula dengan perubahan parti politik pada Jun 1959. Seterusnya diikuti dengan pilihan raya pertama pada April hingga Jun 1963. Ketua Menteri yang pertama iaitu Tan Sri Datuk Stephen Kalong Ningkan dilantik bersama-sama barisan kabinetnya yang pertama. Gubernur anak Sarawak yang pertama ialah Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Tun Datuk Abang Haji Openg dan Abang Sabi yang mengambil alih daripada Sir Alexander Waddell, Gubernur British yang terakhir. Perjanjian Malaysia telah ditandatangani oleh 5 pihak iaitu United Kingdom, Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura pada 9 Julai 1963 di London. Gabungan Sarawak bersama-sama dengan Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara dan Singapura telah melakarkan satu peristiwa sejarah penting apabila lahirnya Persekutuan Malaysia pada tahun 1963. Kebijaksanaan dan kewibawaan pemimpin Sarawak berjaya membawa kestabilan,
kemajuan dan kemakmuran untuk rakyat. Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan, Ketua Menteri Sarawak yang pertama, memperjuangkan hak dan otonomi Sarawak dan Malaysia, khususnya Borneoisasi. Beliau memperkukuhkan pembentukan Malaysia daripada tentangan dari negara luar, konfrontasi dan ancaman komunis di Sarawak. Datuk Penghulu Tawisli, Ketua Menteri Sarawak kedua, meneruskan usaha menstabilkan politik daripada krisis perlebanggaan pada tahun 1966. Tun Datuk Patigi Abdul Rahman Yaakob berkhidmat sebagai Ketua Menteri Sarawak ketiga. Beliau berjaya menamatkan ancaman komunis di Sarawak dengan deklarasi Seri Aman pada 21 Oktober 1973. Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud, Ketua Menteri Sarawak yang keempat, terus memacu dan memodenkan ekonomi Sarawak melalui falsafah politik pembangunan. Beliau mentransformasikan lanskap pembangunan Sarawak, terutamanya di luar bandar. Pembangunan perindustrian untuk menarik pelaburan dalam pembangunan industri minyak dan gas, sektor perhutanan dan pertanian, industri perkayuan, peladangan kelapa sawit berskala besar, pembangunan koridor tenaga diperbaharui Sarawak Skor dan pembangunan pendidikan dan institusi pengajian tinggi bagi melahirkan modal insan yang berkualiti. Pehen Sri Tan Sri Haji Aridan bin Haji Satu, Ketua Menteri kelima, dikenali sebagai Tok Nat. Beliau melaksanakan berbagai inisiatif berpaksikan hak dan kepentingan rakyat, termasuklah mempertahankan dan membela hak Sarawak selaras dengan Perjanjian Malaysia 1963, baik taraf lebuh raya Penborn, melaksanakan plan transformasi sosial ekonomi Sarawak bagi memperkasakan masyarakat luar bandar dan memperkukuhkan integriti dalam perkhidmatan awam. Rakyat sentiasa ingat akan pesanan Tok Nat supaya jaga Sarawak baik-baik. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji O, dikenali dengan nama Abang Jo, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak ke-6 pada 13 Januari 2017. Berkuat kuasa 1 Mac 2022, gelaran Ketua Menteri telah ditukar kepada Premier Sarawak. Premier Abang Jo adalah pemimpin yang komited berjuang untuk rakyat demi rakyat. Sebagai pemimpin generasi baru, Abang Jo tampil dengan cara tersendiri memacu pembangunan negeri ke arah permodenan sekaligus memberi impak positif kepada sosioekonomi rakyat bagi jangka panjang. Beliau memperkenalkan pembangunan ekonomi digital untuk memacu inovasi, mencipta peluang pekerjaan baru menerusi penubuhan Lembaga Multimedia Sarawak SMA dan Pembadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC tahun 2017. Beliau juga memperuntukkan 6.7 bilion ringgit untuk melaksanakan 9 program bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS untuk meringankan beban kewangan rakyat yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Komitmen Premier Abang Jo tidak dapat dinafikan, terutamanya dalam memperjuangkan kepentingan, hak dan kedudukan Sarawak dengan tertubuhnya Majlis Khas mengenai Perjanjian Malaysia 1963 bagi memastikan hak-hak Sarawak terpelihara. Premier Abang Jo juga berjaya melaksanakan banyak inisiatif strategik untuk membangunkan Sarawak. Premier Abang Jo juga telah melancarkan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 untuk memacu pembangunan ekonomi Sarawak pasca COVID-19. Antara aspirasi PCDS 2030 adalah jelang 2030 Sarawak akan menjadi masyarakat yang berkembang maju, didorong oleh data dan inovasi, dan semua rakyat menikmati kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan persekitaran yang mampan. PCDS 2030 memberi fokus kepada pembangunan 6 sektor ekonomi utama, iaitu pembuatan, pertanian komersial, pelancongan, perhutanan, pelumbungan dan perkhidmatan sosial. 6 sektor ekonomi ini disokong oleh 7 pemboleh, iaitu transformasi digital dengan sasaran 100% isi rumah, capaian internet. Inovasi akan diperkasa dengan meningkatkan perbelanjaan penyelidikan dan pembangunan R&D. Infrastruktur asas dengan sasaran 100% liputan jalan raya.
berikutan dengan pembangunan Kuching Urban Transport System. Utiliti dengan sasaran 100% liputan bekalan air dan elektrik. Tenaga boleh diperbaharui dengan mengekalkan 60% daripada sumber tenaga boleh diperbaharui. Dan pendidikan serta modal insan dengan memastikan 40% enrolment pelajar dalam bidang sains. Premier Abang Jom merupakan pemimpin yang berjiwa rakyat, sayang akan Sarawak dan mempunyai wawasan yang jelas untuk memajukan dan memakmurkan Sarawak. Selamat Hari Kemerdekaan Sarawak yang ke-60. Sarawak maju makmur.